don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Datuk Lok Mak Adang semasa beliau berceramah di Baling, Kedah. Sebenarnya saya baca sedikit artikel ni. Perjuangan ini bukan untuk saya tetapi Melayu Islam, kata Muhyiddin. Kita tentang mari kita dengar ucapan daripada Datuk Lok Mak Adang. Dia akan nanti kita komen macam biasa. Hari ini Muhyiddin kata dia hari ini lawan kerajaan kerana dia fikir tentang soal Islam, soal Melayu ke kepala. Itu pun ada lagi yang bingit percaya tuan. Muhyiddin ada peluang wujudkan sebuah kerajaan yang cukup kukuh, skala 58. Daripada skala 58, 103 Islam. Tuan-tuan, cukup kuat Melayu Islam ni. Tapi pada ketika itu tuan-tuan, dia hanya fikir nak jadi Perdana Menteri. Dia hanya fikir nak jadi orang yang paling berkuasa. Sebab apa? Sebab bila dia dapat kuasa 18 bulan tuan-tuan, dia merasa nikmat. Walaupun dia tebuk atap itu belakang, dia dapat kuasa dengan hanya sokongan 114 orang. Dia boleh daruratkan negara suka hati dia boleh belanjakan duit negara suka hati dia boleh bagi projek direct nego kepada kontraktor jana wibawa. Nama sedap jana wibawa tuan untuk orang Melayu, untuk Bumi Putra. Tetapi akhirnya kawan dia Toki Prabu Cina juga yang mendapat manfaatnya. Dia daruratkan negara. Judi, kita dengar cerita PAS, balik-balik duk cerita hudud, balik-balik duk cerita RUU 355. Hari ini RUU 355 kita tak dengar PAS bawah. Yang kita tahu ada REE polusi. Yang itu ada. Dulu kita dengar hudud, hari ini tak ada lagi tuan-tuan. Akhirnya bila dia kuasa, judi tuan-tuan daripada 8 cabutan setahun, special draw ni naik menjadi 22 kali setahun tuan-tuan. Dan dapatan daripada pihak SPRM mendapati memang ada duit disalurkan. Bukan hanya duit jana wibawa daripada projek yang diagihkan kepada kroni-kroni mereka, tetapi termasuklah duit melalui token-token judi. Saudara, kalau dia fikir tentang Melayu, dia fikir tentang Islam tuan-tuan, hari ini kita UMNO akan jadi pemanggang, tak ada masalah. Ada masalah tak UMNO jadi pemanggang tuan-tuan? Tak ada masalah. UMNO boleh jadi pemanggang. Saudara, kita dah pernah ada pengalaman jadi pemanggang, betul-betul. Kita jadi pemanggang dengan sekarang kita duduk dalam kerajaan, mana lagi popular? Masa pemanggang. Orang lain sokong kita, betul-betul. Kita menang 7 pilihan raya betul-betul. Kalau kita nak fikir popular kita lah. Betul lah. Lepas tu kita berhadapan pilihan raya, senang. Kita sambung ke sini. Tetapi saudara, ramai orang tak faham. Bila Muhyiddin tolak mentah-mentah kita ke bawah beli baru, maka tuanku tak nak kerajaan ini tergantung. Tuanku minta supaya BN kerjasama dengan PH. Maka itulah kita dapat 112, 112, 66, 84 daripada PH campur dengan BN 30, 66, 112. Datuk Seri Anwar boleh angkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Kemudian program-program KDM, GRS, GPS, join kita ada 148 orang. Dah ada 2/3. Dah ada 2/3 tuan-tuan. Dan kita pun tahu masalah DAP ni tuan-tuan. Yang orang lain takut ni tuan-tuan, DAP yang mana? Yang orang lain takut ni tuan-tuan ialah DAP lama. DAP di bawah pemerintahan Lepti Siang, Lepti A. Betul-betul. Yang ini yang orang lain takut. Sebab apa? Sebab orang lain tengok pengalaman bila DAP bersama dengan PAS. PAS tak boleh kawal DAP. Betul-betul.
bawah kepimpinan yang lama ketika mereka memerintah di bawah Mahathir Mohamad, di bawah Bersatu lagi lah tak boleh kontrol DAP. Belum itu dipegang ketika itu, betul tak betul? Tapi hari ini tuan-tuan, kita ada kepimpinan DAP yang baru. Hari ini sesaudara, sebelum kita kerjasama, kita letak dulu syarat. Syarat bang 11 lebih kurang. Yang pertama sekali kita tanya, apa pendirian DAP berhubung kedudukan Islam sebagai agama bersifat? Kedua, apa pendirian DAP berhubung hak istimewa orang lain? Ketiga, apa hubungan DAP berhubung dengan pendirian DAP berhubung dengan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Dan apa kedudukan raja-raja Melayu pada pandangan dia? Kita tanya dengan DAP kali ini sebelum kita setuju bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. DAP punya jawapan Anthony Long, Setiausaha Agung yang baru di tuan-tuan, dia kata DAP menjunjung semua 4 perkara ini termasuk perkara 153 yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Bila DAP setuju tuan-tuan, baru kita tanda tangan. Dan saya nak beritahu apa makna perjanjian ini. Maknanya, kalau lepas ini DAP ke mati mana pun yang langgar apa yang dah dipersetujui dalam perjanjian ini, kita akan minta mereka tinggalkan kerajaan perpaduan ini. Dan kalau mereka tak nak tinggalkan kerajaan perpaduan ini, saya boleh bagi jaminan tuan-tuan, UMNO akan tinggalkan kerajaan perpaduan ini. Kalau mereka diingkar pada perjanjian yang telah pun kita tanda tangan. Tuan-tuan, UMNO ni pernah tak tinggalkan kerajaan? Pernah tak pernah? Habis macam mana tu Muhyiddin boleh tersukur tuan-tuan? 8 orang tarik diri daripada menyokong Muhyiddin terpaksa serahkan kursi Perdana Menteri kepada Ismail Sabri. So kita ada pengalaman tuan-tuan. Kau tak dengar cakap kita, kita keluar. Habis kita. Sebab ini sudah diletak dalam perjanjian bertulis. Malah bila saya ceramah dengan YB Steven, saya beritahu benda ni. Saya cakap kalau misalnya ada yang langgar perjanjian ini, kita akan suruh dia tinggalkan. Kalau tak nak tinggal, kita akan tinggal. YB Steven, Institution Publicity DAP, dia lebih kurang macam Setiausaha Agung UMNO lah. Dia kata, tak payah UMNO suruh mereka keluar, DAP sendiri akan suruh mereka keluar. Cuma saya tahu yang menjadi resah ke bawah ni tuan-tuan, ialah bila ada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak DAP yang bukan dalam kepimpinan DAP. Yang ini yang masalah tuan-tuan. Tuan-tuan kita faham dalam DAP ada 2 kumpulan. Satu kumpulan di bawah kepimpinan baru Anthony Long, dan satu lagi kumpulan di bawah kepimpinan lama Lim Kit Siang. Lim Kit Siang lagi ni saudara, kalau anak dia masih Setiausaha Agung DAP, dia takkan keluar kenyataan mengatakan bahawa saya mahu lihat satu hari nanti Malaysia ada Perdana Menteri bukan main. Agak-agak tuan-tuan, kalau anak dia Setiausaha Agung DAP hari ni, anak dia Menteri Kewangan hari ni, dia keluar tak ayat macam ni tuan-tuan, yang akan menyebabkan kerajaan perpaduan berpecah belah? Dia keluar? Dia tak keluar. Tuan-tuan, ini adalah kerana dia cuba sabotaj Anthony Long. Saya tak takut nak cakap dia ni. Dia nak marah saya boleh mampus. Ini betul. Kalau anak dia masih susah tu, anak dia dijawabkan oleh kerajaan, dia tidak akan keluar kenyataan bodoh macam ni tuan. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, hari ini warga negara Bumi Putra Malaysia ada 70%. Betul tak? Kita Bumi Putra ni beranak sekali 5, sekali 6. Macam saya ada 11 tuan-tuan. Betul tak betul? Anak orang Cina berapa ramai tuan-tuan? 1, 2, jarang-jarang kita jumpa 3. Betul tak? Dari segi populasi penduduk Cina ni makin lama makin kurang. So kenapa nak keluarkan kenyataan bodoh yang sengaja
Tak masuk akal tuan-tuan. Bukan Melayu dia boleh jadi Perdana Menteri Malaysia. Tak masuk akal. Tapi kenapa dia buat tuan-tuan? Sebab bila dia buat itu secara, orang Melayu akan marah dengan DAP. Orang Melayu tak marah dengan Malaysia. Ini masalah. Hari ini orang Melayu kena bijak. Begitu juga dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tony Puak. Tony Puak ke? Ini semua grup Malaysia. Lingkuan ini tak tentulah suku bapa dia, betul lah. Ramasami yang mempertikaikan tentang monopoli pejabat awam di kalangan Bumi Putra. Dan negara ini tuan-tuan, pribumi dia Bumi Putra Melayu, betul tak betul? Bumi Putra masuk Sarawak, betul tak? Mestilah pejabat awam itu kita ramai. Cuba pergi dari sebelah Thailand, lebih ramai India ke, lebih ramai China ke, atau lebih ramai orang Thai yang menjadi pejabat awam. Mestilah orang Thai, betul tak? Tuan-tuan, kenapa mereka keluar kenyataan begini? Saudara, kerana mereka cuba sabotaj kepimpinan yang sedia. Dan apa tindakan yang diambil oleh kepimpinan yang sekarang? DAP ini. Contohnya saya contoh tentang bila ada pemuda daripada DAP mengeluarkan kenyataan menghiris Hakim Islam di Balakong, pemuda tersebut terus digantung keahlian. Kita lihat Tony Puak keluar kenyataan kata UMNO BN korup dan sebagainya. Dia terus digugurkan menjadi calon pilihan raya, tak jadi calon pilihan raya. Kita tengok kenyataan Ramasami. Dia kata apa? Pasal pejabat awam Bumi Putra. Dia terus digugurkan jadi calon pilihan raya, tak dapat jadi Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang lagi. Cuma baru ni saya tegur sikit dengan komen. Sebab benda yang tak perlu, tak perlulah dia bangkitkan di media. Kita ada, dia duduk dia sebagai Menteri Kabinet, betul tak? Kalau ada benda yang dia nak cadangkan, contohnya Kampung Baru dia nak jadikan tapak warisan UNESCO, masuklah dalam mesyuarat Kabinet dulu, tanya pandangan menteri-menteri yang lain, betul tak betul tuan-tuan? Ataupun dalam mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan, tanya dulu pandangan. Dah tentulah benda ni tak jadi kecoh. Bila dia keluar kenyataan tuan-tuan, bila dia keluar kenyataan, dia cadang, dia baru cadang kan tuan-tuan, orang lain marah, betul tak? Bila orang lain marah, yang rugi UMNO. Sebabnya UMNO ni kita jaga orang Melayu. Jadi suka tak suka tuan-tuan, bila dia buat cadangan bodoh macam ni di umum, kita terpaksa lah menjawab dan kita bantah. Dan bila kita bantah tuan-tuan, apa jadi? Orang Cina pula malah ada UMNO. Dia untung sebab bila dia buat cadangan ni, orang Cina sukalah dengan DAP, betul tak? Tapi bila dia buat cadangan ni, orang Melayu malah ke UMNO. Nasib baik UMNO bantah. Tetapi bila UMNO bantah, orang Cina pula malah ke UMNO. Kita dua kali rugi. Itu sebab saya cakap dengan komen, keluar kenyataan ini, fikir dulu. Kalau tak fikir dulu, akhirnya bukan setakat hubungan kita tetap, tetapi akhirnya matlamat kita nak menang pilihan raya tuan-tuan. Betul tak? Hari ini Gerak 18 pun Cina takkan undi Perikatan Nasional, betul tak betul? Tetapi hari ini orang Melayu akibat daripada ada seorang dua keluarga nama Malik Muhammad, hari ini Melayu dah dipecah-pecah, dikacik-kacik. Sokongan kita tuan-tuan makin lama makin sikit. Bila raya lepas kita cuma tinggal 33%. Bila kita gabung dengan DAP ni, lagilah kurang, betul tak? So nak tarik orang Melayu ni supaya boleh terima kerjasama ni, janganlah buat kenyataan bodoh. Hari ini memang kita terpaksa beritahu dengan dia supaya dia kontrol sikit mulutnya. Tetapi kalau misalnya orang macam Lim Kisya ke, orang macam Lim Guan Eng ke,
Orang macam Tony Pua ke, Ramasamy ke, dia keluar kenyataan yang mengarut dengan tuan-tuan balun lah. Secukup kasih. Jangan fikir, sebab mereka ini bukan kepimpinan sedia ada. Mereka ini bukan kepimpinan sedia ada. Mereka memanglah sabotaj kepimpinan DAP sedia ada. Okay, dalam komen saya satu je lah. Berkenaan isu-isu semasa, pasal duit, pasal apa semua ni. Kita janganlah terpengaruh dengan penyokong-penyokong PN ni, kerana apa? Mereka tak adalah, semua dia nak cari salah. Sedangkan kita bertahu hari ni, kalau kita ikut harga ayam sekarang, RM8, 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 tak adalah mahal. So yang dia orang duk kecoh pasal RM, konon-konon jatuh sampai RM3.8. Mereka pula terpalit RM nampaknya. Okeylah tuan-tuan, mari terus menyokong kajian perpaduan dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.